Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua penonton. Terima kasih saya ucapkan kepada anda kerana setia bersama dengan saya dan tetamu istimewa saya pada hari ini. Selamat datang bersama dengan kami iaitu di dalam Awak Ni Live FB Kedah Medical Center. Hari ini anda dah saksikan bersama dengan saya bersama dengan tetamu istimewa saya. Tapi sebelum saya nak perkenalkan tetamu saya, kepada anda yang menonton, jangan lupa untuk share bersama di FB untuk semua rakan-rakan untuk kita saksikan program yang sangat manfaat, insya-Allah, untuk memberikan banyak informasi yang menarik yang berkait untuk tajuk kita pada hari ini, asma, rawatan dan pencegahan. Dengar macam menarik kan? Okey. Sebelum saya nak teruskan, untuk beberapa perkara yang penting saya nak perkenalkan terlebih dahulu. Panel saya yang sangat hebat ini, sebelah saya iaitu Datuk Dr. Ismail, pakar perubatan dalaman dan respiratory. Atau nama lainnya pakar dada lah doktor nah. Ya. Okay, selamat datang doktor. Ya. Apa khabar? Baik. Okay. Sebelum saya bersama dengan doktor, saya nak kongsikan yang mana selain anda boleh kongsikan live ini dengan rakan-rakan menonton bersama dengan kami, jangan lupa follow Facebook Kedah Medical Center untuk kita kongsikan sama-sama informasi di sana. Okey, selain itu anda juga boleh kongsikan soalan-soalan perbincangan ini, bukan saya dengan doktor sahaja, tapi kami boleh berinteraksi dengan anda. Anda boleh naikkan soalan anda di komen. InsyaAllah saya boleh kongsikan dan saya akan maklumkan soalan anda kepada doktor dari semasa ke semasa. Okey, berbaliklah doktor pada perbincangan kita. Okey. Kita nak mulakan yang mana berkait dengan asma ni doktor. Atau nama lainnya orang duk kata semput. Okey, boleh tak doktor terangkan mengenai penyakit asma dan bagaimana pula masalah asma ni kat Malaysia ni. Contohnya maksud saya tu statistik lah yang ada dalam Malaysia ni. Okey doktor, teruskan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat menonton para penonton sekalian ya. Okey, kita nak bincang tentang asma ni. Asma ni ada orang panggil lelah, ya, ada orang panggil penat. Dia betul penyakit penat. Tapi sebenarnya penat tu penat lelah, penat. So ada yang panggil penat, ada panggil lelah. Jadi asma ni medical term lah, tapi sekarang dah terkenal macam diabetes dengan macam mana lah ya. So jadi kita tahu itu asma ialah satu penyakit mana pesakit itu akan jadi penat yang utama dia. Tetapi kalau peringkat awal mungkin ada gejala-gejala lain yang tidak mestinya penat ya. Okey, macam mana penyakit lelah ni? Okey, kita masukkan slide tadi, tunjuk. Okey. Okey, next one. Okay, lagi. Next. Okey. Penyakit lelah ni, okey, ini misalnya kita gambar paru-paru kita dan kita ada saluran paru-paru itu dari trakea tu turun ke lung paru-paru. Dan di situ dari trakea itu akan bercabang kepada bronkus atau saluran itulah saluran pernafasan, kita panggil saluran pernafasan atau bronkus ya. So kalau kita tengok di gambar di atas tu bronkus yang normal ya, di mana dia ada otot-otot ya, dan di dalamnya ada apa tu kita panggil mukosa, dia punya dalaman dia ya, yang normal, dan kita tengok saluran dia punya luas saluran dia ya. Tetapi bila terjadi asma ialah berlaku keradangan, inflamasi. Okey, boleh ke? Tak apa. Kita teruskan. Okey. Berlaku inflamasi ya, mana keradangan kepada saluran pernafasan ini. So bila ada keradangan, dia ada bengkak, dia ada banyak kahak, dia banyak lendir dan saluran itu jadi tebal dan juga menyebabkan saluran itu jadi sempit ya. So dari lubang yang luas untuk kita pernafasan tu, dalam lubang tu dah jadi sempit ya. Selain pada lubang yang sempit kerana bengkak dan lendir itu tadi, dia juga sempit kerana otot-otot kita mengempis, otot mengempis dan menyebabkan saluran tu jadi kecil ya. Jadi asma ni ada dua sebab utama kita penat lah.
satu bengkak tu, dua saluran otot mengempis. Ya. Jadi kalau kita nanti kita cakap pasal rawatan, dia satu ubat untuk buat dia otot tu mengembang, jadi bagi dia kembang. Satu lagi dia mesti mengurangkan kebengkak tu. Ya. Jadi kalau kita guna ubat untuk kembang saja, dia baik sekejap. Balik Ya. sekejap. Sekejap, sebab itu dia kita tak tahan lama. Kita guna ubat, kita panggil yang ubat bronchodilator tu. Ya. Salbutamol, orang pakai salbutamol, Ventolin tu, dia baik sekejap, buka balik. Jadi kita sekarang ni memang kita kena mesti merawat kepada keradangan yang berlaku tu. Ya. Baru dia akan lega semua. Barulah saluran tu akan jadi nipis balik. Ya. Dan lubang tu akan luas. Ya. Kalau kita rawat tidak, untuk sekejap saja. Okay. Maksudnya kita bukan saja yang sempit tu. Ya. Maksudnya sempit tu ada dua sebab utama. Ya. Dua sebab bukan utama. Saluran tu sempit kerana dia otot saja mengempis, tapi kerana bengkak yang berlaku. Ya. Okey. Okey. Ya. Faham. Okey, next. Okey, so asma ni satu penyakit yang kerap berlaku lah. Di Malaysia lebih kurang 2 juta pesakit yang mengidap asma, dan kalau kita tengok daripada kanak-kanak, 50% daripada kanak-kanak sampai umur 6 tahun tu mesti ada pernah yang jadi wheezing. Wheezing. Setengah tu tidak dilabel sebagai asma, dipanggil wheezing bronchitis semuanya. Ya, sebab kadang-kadang kalau dah label sebagai asma tu nanti susah dari segi insurans dan lain-lain. So, kalau yang ada sekejap dia panggil, tapi sebenarnya mereka memang asma. Sebab dari gejala penat dan dengan baik dengan nebulizer, maknanya memang asma lah. Asma dia punya patologi tu memang berlaku seperti asma. Cuma kadang-kadang tidak dilabel sebagai asma. Kalau kanak-kanak yang keep on nebulizer hari-hari datang tu memang asma. Sebenarnya asma lah. Sebenarnya asma. Sebab tu perlu dirawat sebagai asma. Kalau dirawat sekejap tu sebagai itu, dan inilah nanti ada jangka panjang. Masalah jangka panjang nanti sampai orang tua. Dan kajian dapati kebanyakan kes tidak terkawal. Okey, next. So, didapati 10% pada kanak-kanak memang mengada asma, dan 5% orang dewasa mendapat asma. Dan lebih kurang 15% selalu mendapat serangan yang perlu sampai kecemasan, dan sampai 5-10% memang kena masuk hospital. So, ramai. Dan ramai lagi yang tidak pergi sekolah, tidak boleh pergi kerja oleh masalah asma. So, asma ni satu penyakit yang memang menyebabkan kita tidak boleh hidup seperti orang biasa lah. Dan boleh juga menyebabkan kematian. Kita tengok next slide. So, ini kajian di Hospital Selayang. Antara kanak-kanak, 450 kanak-kanak, didapati orang Melayu lebih daripada Indian dan Chinese. Dibuat correction kepada penduduk dah. So, maknanya orang Melayu lebih kerap, dan didapati orang bandar, urban areas, lebih kerap daripada orang rural. Okey, ini mungkin salah satu punca dia adalah persekitaran lah. Persekitaran lah. Okey, tetapi lelaki dan perempuan dah sama. Ini kajian di Selayang, sama lelaki dan perempuan. Okey, next slide. Okey, ini satu kajian oleh bos saya dulu masa kat USM Ian Ross. Di USM, semasa saya di USM kami buat kajian ni. Didapati juga orang Melayu lebih. Kalau kita tengok peratus tu 31 Melayu, 36 Indian. Tapi expected daripada persentage pesakit tu kita tahu orang Melayu lebih daripada orang Cina dan orang India. Kenapa dia macam tu tu? Dia kena ada Malaysia, Indian, Chinese tu kenapa? Ada juga kajian, ada satu genetik, mungkin genetik, satu environment. Didapati rumah orang Melayu lebih lembap, lebih banyak kulat. Okey, maksud tu persekitaran tu lah peranan juga tu. Dan binatang pun ramai orang Melayu belah kucing. So kucing lebih alergik daripada anjing misalnya. Betul. Ya, so banyak perkara yang dan juga perkara yang lain seperti lipas. Nanti saya akan sebut apa perkara yang dia. So mungkin banyak perkara lah dah kajian dibuat. So tapi salah satu dia mungkin juga genetik lah, maknanya ada genetik lah. Right? Okey. Sebab kita tengok ada ujian bawah tu, kebanyakannya ni majoriti pesakit tu ekstrinsik, maknanya dia ada benda luar. Maknanya dia alergik. Maknanya memang ada perkataan. So biasanya lipas ke tak apa, kita bincang lagi kita dalam nanti ni. Okey, mungkin itu ada perkara yang mengapa orang Melayu lebih daripada orang lain kan. Ya, jadi kita jaga persekitaran. Betul. So doktor, asma ni sebenarnya dia berlaku macam mana? Macam doktor kata lah kan, dia
beli Indian Chinese dengan persekitaran lagi. Ya. So macam mana asma tu boleh berlaku, Okey, doktor? next. Next slide tu actually menunjukkan asma juga boleh membunuh. Boleh membunuh Kita juga, tengok betul? salah satu dari penyebab kematian di Malaysia asma, tapi arrow tu dah lari sikit lah. Okey, nah next. So okey, faktor penyebab lah. Okey, sebenarnya saya sebut tadi faktor ni faktor individu tu, genetik. Maknanya kalau seorang tu dari sejarah keluarga dia, mak bapak ke adik-beradik ke yang ada penyakit yang alahan sama asma. Alahan. Sama dengan alahan juga sama asma, resedung rhinitis ni dan juga eczema. Ni kadang ada dua-dua ketiga-tiganya alahan. Jadi salah satu kalau dalam keluarga tu ada alahan, ada resedung, akan lebih kemungkinan lebih kurang 3 kali ganda kemungkinan akan ada asma lah. So alahan. So dia satu. Jadi bila dia dah ada alahan, maka bila ada faktor-faktor luar ni, so faktor sekarang ni kita panggil sini macam habuk, debunga. Debunga ni kalau di Malaysia ni, kalau di ni dia kata pokok bunga. Kalau di Malaysia ni debunga yang paling kerap saya dengar kalau orang Malaysia ni bunga padi, musim bunga padi dan musim bunga getah. Oh, ada. Kita tengok musim bunga getah, bunga padi, orang Malaysia lebih ramai kat asma. So mungkin ada bunga-bunga lain, tapi kita kena ingatlah bunga-bunga ni, habuk-habuk dari bunga ni, dia punya pollen tu pollen tu. Pollen tu boleh menyebabkan jadi pollen padi miang. So tengok orang yang duduk di tepi bendang, musim bunga, musim bendang, dia dua kali dia ada. Musim bunga sekali, musim menuai sekali. Habuk miang tu boleh juga menyebabkan orang tu batuk dan so persekitaran ni penting, ya. Jangkitan, kalau kita ada jangkitan, kalau sebab tu budak-budak yang pergi tadika, pergi mana, ada kawan demam, dia jangkit, dia orang yang lelah ni senang dia dapat demam. Betul. Senang mendapat jangkitan, ya. Selain daripada tu ubat-ubatan lah, kalau orang tu tidak sesuai dengan ubat-ubat, terutama bisa blocker untuk darah tinggi, ubat aspirin, ubat ponsten, alergik boleh menyebabkan serangan asma, ya. Kalau dia tak sesuai lah. Ini bergantung orang-orang lah. Selain itu ada juga asma oleh latihan jasmani dan juga tekanan emosi, ya, itu stres. Stres pun boleh kena asma, betul. Ramai juga orang yang mari lelah macam lelah asma, tapi bila diselit-selit rupanya baru bergaduh dengan husband, atau baru ada siapa-siapa yang meninggal atau something like that. So tekanan emosi boleh menyebabkan seorang tu datang seperti lelah dan atau yang lelah memang akan mendapat serangan lelah, ya. Okey. Dan lain itu rokok lah. Satu lagi rokok, terutamanya ibu bapa yang merokok dan anak-anak pun mendapat serangan asma yang lebih, ya. Okey, dan persekitaran seperti lipas saya sebut tadi. Lipas dan yang atas kata gambar ialah gambar kita panggil house mite. House mite ni satu kutu yang duduk dalam badan kita, dia duduk dekat katil, dekat tilam, ya. Dan dia alergik kepada ni, kita kena dari dia punya najis dia tu. Kita alergik kepada najis tu. So sebab tu bila kita tidur, bangun pagi lagi lelah. Sebab kita dekat terhidu kepada benda-benda ni, alahan. Itu salah satu yang utamalah. Jadi kita kena clearkan kalau orang yang asma tu yang selalu attack, cuba tengok ada tak benda-benda persekitaran yang perlu dirawat ni, ya. Okey. Alright, okey. Betul. Next. Okey. Sekarang ni boleh tak doktor jelaskan faktor ataupun simptom gejala pesakit yang menghidap penyakit asma ni, doktor? Ya. Okey. Asma ni selalunya dia ada simptom yang biasanya berulang-ulang, terutamanya bila dia terdedah kepada allergen pada tadi, dia akan jadi berulang dan dengan rawatan dia tak luas. So gejala utama dia lah batuk. So batuk yang berlendir, batuk terutama waktu malam. So jadi ada orang yang tak lelah lagi. Batuk kadalah simptom yang setengah tak batuk, tapi dia batuk tak mau lega. Bagi antibiotik tak lega, bagi ubat batuk tak lega. So rawatan kita rawat sebagai asma, dia lega. Mana kita bagi ubat inhaler untuk dia, batuk pun hilang. So maksud tu memang asma lah, doktor? Maknanya itu asma. Kalau kita buat ujian untuk spirometri, dan kita bagi ni, rupanya dia memang asma. Tapi dia tak penat lagi sebab mungkin saluran dia belum
belum cukup ni Tebal peratus lagi tu. tebal Nak dan tutup tu. peratus lubang tu masih besar. Dia tak penat, tapi Okey, dia gatal dalam tu. Alergi tu menyebabkan radangan dan dia gatal. Gatal tu menyebabkan batuk. Gatal ni batuk ni seperti kita nak garu gatal lah. Yelah, So betul. so batuk sebagai nak menggaru tekak kita. Tekak kita. So selalu batuk ya. Jadi yang lebih satu lagi dia wheezing lah. So bila saluran tu nipis, saluran tu dah sempit, maka nafas kita berbunyi wheezing orang panggil batuk lelah lah. Ada orang, kalau orang kampung tu panggil hanik ya. Okey, dan bila dah teruk dan dia lelah. Okey, next. So dan gejala tu mengikut keterukan lah ya. Ada orang yang asma tak teruk, dia batuk-batuk, batuk berlendir, penat sikit-sikit, wheezing, dan jadi kadang-kadang saja. Tapi kalau kita buat ujian spirometri dan kita bagi ujian sama ada kita bagi ubat bronchodilator untuk dia akan lega tu. So maksudnya asma yang tidak teruk. Tapi dan bila asma tu teruk, acute, mana saluran serangan asma tu kita panggil, maka dia akan penat yang teruk dan berpeluh sampai tak boleh baring. Tak boleh baring Dan seterusnya. Dan bila asma dah kronik, asma kronik ni sama yang duk penat selalu ya. Dia penat berulang-ulang, tiap malam batuk, tiap malam cuaca sejuk sikit batuk, terdedah badan ni sikit batuk dan penat ya. Itu dah kronik. Dia tak teruk, dia tak biasa sampai teruk sampai kena pergi casualty, tapi dia selalu dia guna inhaler aja. Selalu dia guna inhaler saja. Ini yang dah kronik ya. Jadi untuk tahu kita sama ada kronik atau tidak ni, kita ada questionnaire lah selalunya. Kita tengok berapa kali dalam seminggu dia batuk, berapa kali dia perlu bangun bangun guna inhaler, berapa kali dia sampai tak boleh pergi kerja. So itu kita tahu status teruk dia, kita akan assess lah menggunakan kita panggil questionnaire lah seperti ini. Kalau kita tengok ada boleh tunjuk tak? Ada kat ujung sekali. Sekarang gambar mana? Okey. Okey. So doktor akan menunjuk, ada satu kali kita panggil asma anda terkawal dan kita ada soalan-soalan lah. Berapa kali dalam seminggu anda batuk, anda terbangun, misalnya kita ada questionnaire. So dari situ kita akan dapat pasti. Okay, kalau dapat berapa poin, kita boleh tahu adakah asma ni. So, tapi kebanyakan orang bila kita test ni poin tinggi. Maknanya dia asma dia teruk juga, tapi bila tanya dia bagaimana anda menilai kawalan asma, semua kata asma dia tak teruk. Kebanyakan orang tak teruk. Jadi tetapi bila kalau untuk nak confirm kepada dia, selalunya kita buat spirometri. Tengok spirometri ni atau kita panggil fungsi paru-paru dia rendah lah. Kalau dia selalunya kita boleh blow 450 liter per second tu, dia blow mungkin 200, 300. Tapi tanya dia okey, tak ada apa. So cuma ujian ni akan menentukan sama ada dia ada memang asma yang kronik bila saluran tu dah sempit sangat ya. Okey. Ada soalan? Saya nak tanya, kalau kan doktor kata ada yang alahan teruk atau alahan tak teruk tu kan ada tiga-tiga tu berbeza kan dia punya alahan-alahan tu. Okey, saya ni salah seorangnya daripada penyakit asma. Ada sakit asma lah. So, saya nak tanya, kadang-kadang saya ada waktu malam saya batuk sikit, lepas tu masa pregnant saya baru start jadi. Betul ke itu memang asma ke ataupun sebab saya baru jadi kan, selalu doktor kata akan kena pada kanak-kanak, start pada kanak-kanak tu naik ke dewasa. Betul saya kena masa pregnant. Adakah itu memang asma ataupun yang allergic rhinitis saja ke macam mana? Kita tengok asma ni mana definisi tadilah. Orang yang batuk selalu dan penat, dan bila kita buat spirometri dia memang rendah. Lepas tu bila kita bagi ubat inhaler dia improve. So dari situ kita mula confirm kata dia ada asma, right? Okey, dan memang mengandung pregnancy adalah salah satu trigger asma. So ada orang yang tiap-tiap kali mengandung saja asma. Tapi betul? Tak mestinya tiap-tiap kali mengandung. Ada orang mengandung 3 kali, hak kedua tu je yang asma, ataupun yang keempat saja yang mengandung 4 kali, yang keempat saja asma. Yang lain tapi memang asma boleh disebabkan oleh mengandung. Tapi ramai juga orang yang asma bila dia mengandung, asma dia baik. 1/3 orang yang asma ni bila dia mengandung baik.
1/3 baik, 1/3 tak berubah, dia asma dia sama je. 1/3 lagi teruk. So, jadi macam tu. mengandung dengan asma ada yang lagi baik, ada yang Ada yang lagi sama, teruk. ada yang lagi teruk. So, tidak boleh ditentukan lah. Mungkin mengikut hormon Ikut masing-masing hormon lah. lah. Ya. Okey, faham. Okey. Okey, sekarang ni doktor boleh terangkan tak? Tadi kita dah tanya pasal simptom gejala semua tu, kita kongsikan rawatan untuk merawat penyakit asma ni doktor. Ya. Okey. Macam mana? Okey, kita tahu tadi bahawa dalam penyakit asma ni ada 2 komponen ni menyebabkan lelah tu. Satu komponen kita panggil saluran tu otot dia mengempis, ya. Otot mengempis di mana saluran dia kecil, ya. Jadi saluran besar tu jadi kecil, ya. Kecil. So itu satu komponen. Satu komponen dia saluran tu jadi tebal, ya. Bila tebal dalam tu, jadi kita kena rawat yang tebal tu. Okey. Jadi rawatan dia kita panggil rawatan untuk menghilangkan gejala penat tadi, ya. Itulah kita panggil rawatan akut. Kita panggil untuk seperti kita guna beta agonis, ya. Kita guna salbutamol misalnya atau Bricanyl, terbutaline untuk dia mengembang, ya. Okey, mengembang. Okey. Satu lagi ialah rawatan untuk menghilangkan bengkak-bengkak tadi. Bila menghilangkan bengkak dan keradangan tadi, menghilangkan keradangan, barulah dia tak sensitif. Mana bila kena trigger pun dia tak sempit. Kalau kita rawat dia punya sempit tu sekejap, tapi dia masih radang, dan dengan kerana keradangan tu dia sensitif. Bila kena habuk, kena sejuk, dia sempit balik. Jadi rawatan dia mesti 2 ni, tapi biasanya bergantung kepada berapa teruk lah. Tetapi kajian dia kemudian ni dapati sakit yang asma yang tak teruk pun disyorkan digunakan 2 rawatan ini, ya. Kita panggil eloknya guna 2 ni, ya. Sebab tu sekarang ni kita lebih banyak menggunakan yang combination. Ubat sedutan tu yang 2 dalam 1. Sebab tu disyorkan digunakan walaupun orang tu. So ini akan barulah menghilangkan penyakit asma. Tidak akan menghilangkan gejala asma saja. Penyakit asma tu pun lega, ya. Kita hilangkan dua-dua tu doktor, no? Alright. Cuba kita tengok slide next slide tu. Right? Okey. So lagi sekali. Okey. So rawatan dia serangan akut bila orang tu penat, dia rawatan dia, dan rawatan untuk mencegah penyakit. Okey. Next slide tengok. Okey. So macam sebut tadi, rawatan untuk serangan akut ni kita guna beta agonis, theophylline. Theophylline tu macam neolin, banyak orang pakai neolin. Anticholinergic. Selalunya anticholinergic tu kita panggil atroven, dan juga steroid. Okey. Dan ubat pencegahan selalunya kita panggil kromoglicate, steroid atau montelukast. Ni ialah ni. Dan kadang-kadang ada ubat-ubat lain lah, ya. Tapi yang biasa tu ubat yang di atas tu. Kira dua-dua tu doktor kita kena ambil lah. Okey. Kalau untuk asma bergantung pada berapa teruk asma tu. Kalau satu untuk rawatan, satu untuk pencegahan. So biasanya kita akan guna pencegahan dan rawatan. Sama ada dengan 2 dalam 1 ataupun dengan misalnya kita guna montelukast campur dengan steroid tadi, yang campur beta agonis tu, ya. Okey. Next tengok. Alright. Okey. Dan ubat-ubat ni kita boleh guna pil atau sirap atau secara sedutan, ya. Dan atau cara lain nebulizer yang kita akan suntikan ni. Untuk orang yang acute, yang teruk, yang pergi ke casualty, kecemasan tu, biasanya kita guna suntikan lah dan guna nebulizer, ya. Tetapi untuk orang biasa, sebenarnya ubat sedutan lah yang paling dia berkesan dan juga kurang kesan sampingan, ya. Sebab kebaikan ubat sedutan ni dia cepat berkesan dan kurang sampingan, ya. Cuma kalau dibanding dengan pil dan sirap ni, pil sirap tu lebih murah. Tetapi actually banyak kesan sampingan lah. Sama ada pil beta agonis ke, pil steroid ke, memang lebih murah tapi lebih banyak kesan sampingan. So seeloknya kita guna sedutan, ya. Cuma bila sedutan ni, yang pentingnya yang ni ialah cara guna tu mesti betul, ya. Kita ada jenis inhaler macam ni, ya. Tengok.
Doktor kena terangkanlah macam Ya, mana okey. cara Okey. penggunaan inhaler. So ni misal tu, Doktor. inhaler. Jadi kita ada banyak beberapa jenis inhaler. Misalnya yang ini untuk salbutamol untuk yang guna beta agonis tu, ataupun yang ini combination lah. Misalnya ada banyak-banyak jenis lagi lah. Okey. Yang penting inhaler ni kita kena cara pakai tu kena betul. Kena betul. Kalau tidak, ubat tu nanti Tak masuk. dia banyak masuk di tekak dan masuk dalam perut. Bukan masuk dalam paru. Bukan Ya. masuk Jadi dalam paru kita kita. kena guna cara yang betul lah. Mungkin panjang sangat kalau saya nak terangkan, tapi tak apa. Kalau ada detail untuk inhaler tu, kalau orang nak suruh tunjuk juga, nanti saya tunjuk. Ya. Boleh, Okey. boleh. Kita Tapi boleh. kalau orang yang tak pandai pakai elok, kita boleh guna cara powder. Yang ini misalnya dia dalam ni dia tak powder, dia guna powder. Misalnya yang ini dia guna powder dalam tu. Jadi bila powder ni dia senang guna sikit, tapi cuma compare dengan ni dia lebih mahal sikit. Itu je lah. Yang powder senang pakai, tapi lebih mahal. Ya. Yang ini susah sikit tapi dia murah sikit. Ya. Okey. Itu. Okey, betul. Right. Sagi kita kalau ada tuan-tuan perempuan nak tanya macam cara penggunaan inhaler, boleh Baru kita okey, bagi tidak tahu je ada kat panjang kami. sangat. Nanti Nanti Datuk tengok boleh masa. Ya. terangkan. Tak ada masalah. Ya. So, lepas tu bolehkah asma ni, Doktor, kita boleh cegah ke, Doktor? Ya. Okey, seperti saya sebut tadi, dia ada dua faktor utama untuk asma ni. Satu ialah genetik tadi. Genetik mana kita memang kita dalam badan kita, yang itu memang kita tak boleh buat apalah. Tapi walau macam mana kita boleh meninggikan imuniti kita tu, kalau dari segi ni dengan menggunakan ubat pencegahan seperti leukotriene tadi, Montelukast. Itu dia mengurangkan ni. Satu lagi ialah mencegah dengan mengelak dari perkara-perkara yang faktor-faktor yang menyebabkan asma tadi. Ya, macam saya sebut tadi, salah satu persekitaran. Okey, house dust mite. So kita mesti make sure bilik tidur kita bersih kapet. Selalu. Kurangkan gunakan kapet. Kalau ada binatang tu, kalau boleh tak payah adalah kucing dalam rumah. Kalau nak bela juga bela kat luar saja, jangan dia masuk rumah kan. Dan juga lipas. Semua persekitaran yang bersih lah. Habuk dan satu lagi ialah kulat lah. Kulat. Kalau kita tengok banyak yang lembat-lembat tu hanya kulat. Bunga kulat tu boleh menyebabkan kajian menunjukkan sebab tu banyak orang mendapat asma juga ya. So benda-benda tu kita boleh elak. Dan okey, kalau yang asma yang disebabkan oleh persekitaran seperti asap rokok, maka eloklah berhenti merokok, terutama ibu bapa ya. Terutamanya dalam bilik sama anak ke. Kedua, asap kereta. Asap kereta ni pun kalau boleh, kalau tempat bila sesak tu kita cuba elakkan lah. So cuba elak kesesakan. Kalau pergi tempat sesak kena ready, takut dapat attack ya. So kita kena ready bila-bila masalah. Okey. So banyaklah lagi bentuk faktor kita faktor kenapa ada. Kalau kita tahu benda itu kalau kita buat akan jadi penat, maka kita tahu, kita cuba elak lah. Ya. Kita kena elakkan semua. Ya. Tu siapa yang ada husband yang duk merokok ke apa ke, elakkan. Siapa-siapa yang ada bini ke, yang ada anak-anak yang ada asma tu, elakkan segala yang boleh kita elak. Okey. Lepas tu nasihat Datuk lah bagi masyarakat kita yang tidak memandang serius tentang penyakit asma ni, Doktor. Ya, macam saya sebut tadi, asma ni satu penyakit yang boleh serius ya. Serius, satu, dia boleh menyebabkan kita sampai tak boleh bekerja ya. Budak sekolah pun tak boleh pergi sekolah ya. Tu serius dari segi itu. Kedua, sampai kena masuk hospital, selalu kat hospital, pergi ke kecemasan. Semua ni bukannya dari segi sakit tu saja, dengan masa, dengan keuangan. So rawatan-rawatan dia beri pun lebih banyak. So rawatan macam ni lebih mahal. Kos kepada kita untuk pergi hospital, kos lebih mahal daripada ubat-ubatan yang ada lah. So ada orang kata, oh ubat ni mahal. Tapi sebenarnya bila kita guna ni, kita dah kurang attack. Kita dah boleh pergi kerja. Kita dah ni. So penting. Dan kita tengok ada kes yang teruk dan boleh menyebabkan kematian. Pada statistik 2018 yang saya ada tu, di Malaysia 1,600 orang mati kerana asma. Dan kebanyakan yang mati ni, kebanyakannya yang asma dia memang sebelum tu tak terkawal. Bukan yang asma orang yang regular pergi tu. Orang yang
Yang Dia ada tiba-tiba kena dia ada asma tapi dia buat tak tahu. buat tak Tahu-tahu dia tahu je. makan dapat attack yang teruk so dia asma ni macam tu, dia sekali attack dia teruk sebab dia dia tak ada simptom kadang-kadang. So so disentuh dia sikit sangat. Okey. Kena ingat lah tu, Ya. Doktor. Jadi kena ingat, kena selalu uh, uh, mendapat rawatan lah bagi asma kita stabil. Ya. Rawatan dengan segera lah, Doktor. Ya. Kalau yang biasa-biasa itu, kalau orang buat tak tahu je tu, nanti lama-lama dia akan jadi teruk juga, Doktor. Ya, okey. Ya. Okey. Macam mana? Ada soalan daripada netizen? Okey, kita mulakan dengan soalan yang pertama daripada Encik Mizan Malik. Adakah steroid dalam rawatan itu selamat, Doktor? Ya. Okey. Kita tahu steroid adalah salah satu ubat yang sangat penting lah dalam penyakit-penyakit yang kita panggil keradangan. So sama ada banyak penyakit yang radangan ni. Misalnya kita tahu macam sekarang dia cakap COVID pun banyak keradangan, kita guna steroid. Penyakit arthritis misalnya, sendi tu kita guna steroid. Okey, dan asma pun memang masalah tadi saya sebut tadi, keradangan. So oleh itu steroid adalah satu ubat yang sangat penting untuk dia. Tapi cara menggunakan steroid dari asma ni, dia ada tiga cara tadi saya sebut tadi. Satu, kita boleh guna injection untuk asma yang teruk. Dua, kita guna pil untuk asma yang kurang teruk ataupun untuk jangka panjang. Dan yang ketiga ialah steroid secara sedutan. Jadi kalau boleh kita cuba elakkan kita perlu injection tadi. Kita kena pergi konsulti. Jadi kita kena rawat dari awal. So that kita taklah selalu guna. Kalau pergi kecemasan kena steroid, kalau pergi kecemasan, maka jangka panjang tak elok. Begitu juga kalau boleh kita tak perlu selalu attack, kena guna ubat tablet prednisolone. Tablet steroid ni. Sebab itu jangka panjang akan jadi. Jadi cara mengelak dia ialah kita menggunakan sedutan steroid. Bila kita guna sedutan steroid, rawatannya seperti kita penyakit gatal tadilah. Saya kata penyakit gatal. Kita penyakit gatal kulit, kita akan guna ubat sapu. Jadi kalau kita gatal dalam tekak kita, dalam paru kita guna ubat sedut. Jadi ubat sedut dia terus pergi ke paru dan menyebabkan tidak ada kesan sampingan yang banyak Kecuali kalau kita perlu guna ubat steroid ni terlalu banyaklah. So jadi biasanya kalau orang tu dah guna inhaler steroid yang banyak, kita pun juga boleh guna ubat-ubat lain lah untuk tambah sebagai teman. Misalnya kita guna Montelukast, singular misalnya tu, dia boleh mengurangkan kepemimpinan kita perlu steroid yang banyak. So biasanya dengan rawatan yang elok tu kita tidak ada selalu attack dan kita tidak perlu banyak steroid lah. Jadi yang pentingnya steroid bagus, tapi yang penting kalau boleh jangan hingga kita perlu injection steroid, hingga kita perlu. Tapi kalau dah tak boleh elak, memanglah kalau dah attack tu memang perlu itu je ubat yang akan berkesan Okey. Okey, Doktor, steroid tu Doktor katakan tak boleh dia berpanjangan kan, Doktor kan? So kalau makan ubat steroid tu sekejap, hari ni kita makan ubat prednisolone, lepas tu tiba-tiba jadi pula, lepas tu makan pula yang tu, lepas tu tiba-tiba tak jadi 2-3 hari, lepas tu jadi balik, makan balik, boleh ke macam tu, Doktor? Ya, itulah cara yang tidak baguslah. Maknanya kalau orang tu perlu selalu guna steroid, maknanya rawatan asma dia tidak elok. Dia perlukan ubat lain, dia perlukan ubat inhaler yang betul. So rawatan dia tak betul, so mungkin kerana asma dia teruk sangat ataupun dia tidak menggunakan steroid inhaler ataupun dia menggunakan cara tidak menskopi atau inhaler pakai dia cara tak betul. So dengan itu dia selalu dapat attack dan selalu dapat kena makan prednisolone. So ini maknanya kita kena cuba nak bagi mengelak ni, kita kena guna inhaler lebih, rawatan lain lebih. So, kalau kita kena jumpa dengan doktor yang betul-betul merawat asma untuk memberitahu okey, ini cara dia. Sudah kita tak kena guna steroid selalulah. Kita mengelak guna steroid. Okey, faham. Mengelak guna steroid makan ni. Steroid makan ni. Okey, kita balik pada soalan kedua daripada Encik Ahmad Isham. Okey, Datuk, bolehkah ubat sedutan digunakan ketika berpuasa? Adakah batal puasa tu kalau kita pakai ubat inhaler ni, Doktor? Kalau inilah pakai masa puasa. Okey, soalan ni sepatutnya kena tanya kepada ustaz-ustaz lah, kepada alim ulama lah. Tapi okey, dari apa yang saya tahu dia ada khilaf lah, khilaf ulama banyak ulama-ulama dunia dan ulama beberapa negeri lain yang mengatakan
ia tidak batal dan boleh digunakan, tetapi kalau Malaysia ni kita menggunakan Majlis Fatwa JAKIM ya. Pengikut Majlis Fatwa JAKIM menggunakan inhaler adalah batal ya, dan tidak puasa. So ia batal maknanya dia tak boleh puasa. Dia kalau dia puasa asma dia tak upah teruk, dia boleh ganti, dia ganti. Kalau dia tak boleh ganti, dia bayar fidyah. Dan sebagainya. Sebenarnya kalau ikut fatwa JAKIM boleh rujuk kepada risalah JAKIM, iaitu puasa dan orang sakit puasa orang sakit ada dalam JAKIM itu. Dalam tu ada satu benda ialah tentang inhaler ni. Maka ikut JAKIM batal, tapi ada fatwa terutamanya fatwa yang lebih contemporary ustaz-ustaz yang lebih kontemporari ni kata tak batal lah. Dan juga beberapa ustaz-ustaz juga ulama-ulama dari Mesir, dari Morocco yang mengatakan tak batal lah. So begitu juga. So kita dari pandangan dari JAKIM adalah batal lah. Tetapi pengesahan dari ustaz lah. Ya, selalu ustaz dah cakap lah ni dalam musim bulan puasa memang selalu ustaz cakap lah ya. Puasa sebenarnya. Okey, ya. Betul-betul. Okey, next soalan nombor 3 daripada Puan Shikinjo. Sedap nama. Adakah asma satu penyakit berjangkit ataupun penyakit yang diwarisi, Doktor? Saya nak tahu tu, Doktor. Tentang penyakit yang diwarisi ni saya dah sebut tadi lah. Memang asma tu satu penyakit yang diwarisi lah. Tapi tak mestinya lah macam sebut. Tapi kalau ada ibu bapa atau adik-beradik yang ada penyakit-penyakit sama ada asma, eczema ataupun radangan seperti resdung misalnya, maka kemungkinan seseorang tu mendapat asma lebih tinggilah, selalunya dikata dalam 3 hingga 4 kali ganda daripada orang biasa lah ya. So, jadi memang dia lebih kerap. Tapi tak mestinya lah kan. Kalau mungkin misalnya ada orang ada bapa asma atau mak asma, ada yang anak dia 5, mungkin 1 atau 2 akan ada asma. Tetapi kalau kedua-dua ibu dan bapa juga asma, maka kemungkinan lagi tinggilah. Kemungkinan lebih tinggi ya. So tapi dia bukan sampai direct hereditary, kita mestilah. Okey, itu dari segi warisi ni. Tapi dari segi jangkitan, asma tu sendiri bukan disebabkan oleh jangkitan ya. Maknanya bukan kerana jangkitan yang kita dapat asma, tetapi kalau kita dijangkiti, maknanya kita pergi tempat orang ramai yang ada orang tu batuk misalnya yang paling kerap tu selalu kanak-kanak lah, bila pergi sekolah, bila pergi tadika, tempat ramai, seorang batuk, seorang ni mulalah berjangkit kepada orang lain, dan yang ada asma dia akan dapat attack asma lah. So kita tengok sekarang ni dengan musim PKP dengan pakai mask, dengan kurang berjumpa budak sekolah, kita tengok asma attack kurang daripada kanak-kanak. So sebab kita so ini adalah salah satu cara dia mengurangkan semua penyakit berjangkit yang melalui udara seperti inilah. So kita kurang berjangkit, dan bila kurang jangkit mana kurang salah satu punca serangan asma lah. Itu pun boleh tengok lah. Emergency pun tak ada. Emergency sekarang emergency juga asma dah kurang banyak daripada biasanya lah. Maksudnya kena duduk kat rumah. Duduk diam-diam. Alright, okay. Next soalan adalah daripada Cik Mira Fidora. Okey Datuk, saya ada satu soalan, iaitu ramai pesakit yang menerima rawatan asma, tetapi mengapa rawatan yang diambil tidak berkesan ya Datuk? Ya. Okey, yang ini saya dah expect soalan ni, so jadi saya prepare slide tunjuk ni. Saya memang ada orang expect lah, sebab tunjuk slide yang lagi. Okey ni, okey. So yang ini saya dah prepare sebab saya dah agak memang ada, selalunya orang kat ni saya ada. Okey. Apa-apa penyakit pun kalau kita dah ambil rawatan tapi tak lega, ada beberapa sebab. Bukannya asma sajalah. Satu, diagnosis tak betul. Okey. Dia bukan asma. Dia penat, lelah, tapi bukan kerana asma. Jadi bagi ubat asma. So dia ada sebab-sebab lelah yang lain ya. Seperti orang kalau tu mungkin serangan lemah jantung. Orang tu lemah jantung ya. Dia pun dia penat, atau dia ada air paru-paru, okay? Atau dia ada saluran penyebab saluran sempit yang lain, di semua saluran trakea misalnya ya. So yang bukanlah lelah lah. So yang itu mungkin perlu ujian lanjut. Okey, salah satu. Tu penyakit apa pun menyentuh. Kadang-kadang diagnosis tak tepat.
Kedua, rawatan tak tepat. Ya, dia asma tapi tidak pergi jumpa doktor, dia bagi ubat batuk, bagi antibiotik. Hari-hari pergi jumpa doktor pun macam ubat batuk. Jadi rawatan tak betul lah. So ketiga, rawatan betul lah tapi dos dan cara pakai itu tak betul. Terutamanya ubat asma ni jenis ubat tu penting lah. Satu ubat profilaksis, satu ubat untuk melegakan ya. Seperti saya sebut tadi, satu betagenis, satu steroid misalnya, dan ubat profilaksis ni. Jadi kalau guna ubat misalnya kita guna Ventolin saja untuk mencegah, maka dia tak lega lah. So kita kena guna ubat untuk pencegahan sama. So kalau ubat tu tidak mencukupi dos atau cara yang betul lah. Dan kalau penggunaan ubat pula mungkin teknik tak betul lah. Saya memang ramai pesakit yang berguna inhaler ni dah bertahun-tahun dah. Tapi bila saya tengok tiap-tiap kali saya cek cara pakai tak betul. Salah, tu yang asyik kena. Seduk keluar berkepui. Ada yang telan. Bila buah tu dia telan, dia bukan dia sedut, dia telan. So cara pakai tak betul, maka dia tak berkesan lah sebab ubat sedutan ni perlu pergi ke paru-paru, bukan yang ditekak ya. Okey, dan mungkin juga ada faktor-faktor yang perlu dirawat lain lah. Dia ada jangkitan ke, ada resedung kan, perlu kena rawat resedung tu. Ada ubat-ubatan sekarang yang perlu dibaiki lah. Dan juga asma yang ditemui kronik. Dia memang asma, dah ada berbagai ubat, tapi dia dah memang sebab dia duk rawat tu tak pernah kata rawat hingga baik. Dia cuma nak ikut simptom dia. Ada batuk sikit, ada penat sikit, dia tak peduli. Maka lama-lama asma dia kronik. Dia punya saluran tu dah betul-betul sempit tu. Dah keras dah. Jadi memang susah. Dia bagi dah peringkat bronkitis kronik lah. Macam dia jadi dia jadi macam orang yang kita panggil COPD tadi. Dia kronik lah. Bagi ubat cara inhaler biasa dia tak mau lega. So asma yang terlalu lambat atau tidak dikawal dari peringkat awal, ya. So maka rawatan dia tak berkesan lagi. Okey. Rawatan yang tak mencukupi maksud doktor tu jenis dos tu doktor kan? Ya, dia sama ada dos dia tak mencukupi kalau bagi satu ubat tu ataupun jenis dia tak betul, ya. Misalnya tadi lah, sama ada guna yang ubat inhaler biru saja ke atau inhaler brown saja ke. Kebanyakan orang yang ni kalau dibagi biru satu, yang koko tu satu, dia akan guna yang biru saja. Yang koko tak pakai. Patutnya kena pakai dua-dua lah. Sepatutnya dia kena pakai dua-dua. Satu tu pencegahan, satu dia kena guna. Tapi dia bila dia guna yang biru saja, dia rasa lega, dia dah okey. Tapi sebenarnya kalau seorang tu dah lega daripada tu, saluran dia masih sempit. Seorang tu bila dia penat tu selalunya saluran dia dah lebih daripada 50% kurang, ya. Maknanya dia mungkin 30% saja lubang luas dia tu. Tapi bila dia guna salbutamol tu, kalau kita tengok ujian peak flow atau ujian separuh tu, dia masih 50% lagi dia masih sempit. Tapi dia rasa lega je. Tapi dia tak baik pada normal. So untuk dia kena baik pada normal barulah dia boleh kita mencukupi lah. Selain daripada rawatan, daripada ubat-ubat ni doktor, ada tak yang jenis macam contoh doktor nak tengok okey betul ke patient ni ada asma ke? So rawatan macam mana doktor nak kena tengok dia tu betul asma ke tidak? Macam doktor kata spirometri kan. So macam mana doktor? So kalau memanglah kita dah boleh buat beberapa ujian lah nak confirm orang tu asma tidak lah. Boleh. Tak payah. So kita boleh buat ujian, ya. Sama ada ujian kita guna ni kita panggil peak flow seperti ini, ya. Peak flow ni kita buat hembus tu, dan lepas tu kita bagi ubat inhaler ni, kita tengok dia lepas tu peak flow dia naik tak. Jadi kalau orang tu asma memang sebelum dan selepas memang akan ada perbezaan lah. Maknanya sebelum tu dia hembus dalam 200 ke 150. Lepas dia kita bagi inhaler je, kita tu hembus, dah naik 400. 350 ke 400. So maksudnya berkesan lah. Maknanya dia berkesan dengan mana itu confirm kata dia asma. Tapi ubat tu saja cuma dia melegakan tu, tapi sempit dia tu masih ada. Jadi sebab tu kita kena guna yang sama ada brown ataupun yang 2 dalam 1 seperti ini untuk baru melegakan terus. Baru dia tak jadi lagi balik kepada sempit semula, ya. So jadi barulah boleh maintain dia punya peak flow tu duduk 400 ke atas. Dia tak turun balik, dia tak turun dah lah. Jadi barulah dia akan baru dia akan melegakan asma tu tadi, ya. Okey, faham. Okey, ada next question.
pada penonton. Okey, daripada Cik Nur Fazira Razali. Okey. Adakah penyakit asma ini boleh sembuh 100% doktor? Ya. Dia asma ni dia ada dua jenis utamalah. Ada satu jenis yang terutamanya asma kepada kanak-kanak. Kebanyakan asma pada kanak-kanak ni bila dia umur belasan tahun dia hilang terus, ya. Dia lega terus dan saluran paru-paru dia pun normal lah. Terutamanya kalau masa kanak-kanak pun dia dirawat dengan elok, dengan betul semuanya. Biasanya belasan tahun masuk sekolah menengah dia dah tak ada dah asma sampai ke tua. Ramai juga orang yang ni bila dia tua balik ada attack balik. Ada juga asma yang start itu. Dan ramai juga asma yang start dia pun dah tua. Masa kecil tak pernah asma, masa belasan tahun tak pernah asma, tiba-tiba umur 40-an, 50-an start lelah pun ada. Dan memang kita ujian menimbulkan lelah jantung tapi lelah asma. So boleh memang orang letak ni. Kalau orang jenis ni biasanya terutamanya kalau dia teruk sikit susah nak lega terus untuk jangka panjang lah. Orang yang lelah dewasa ni selalunya dia akan lebih lama lah. Yang kanak-kanak biasanya dia macam boleh kata lega 100% lah. Tapi ada juga orang yang kanak-kanak lepas tu tak lega lah. Terutamanya kalau dia tak rawat elok, faktor-faktor penyebab dia masih ada, maka dia akan terus lelah sampai ketua pun ada juga. Tapi kebanyakannya insyaAllah yang kanak-kanak ni dia lega bila dia umur belasan tahun. Okey, saya ni doktor kan, saya ni ada asma kan doktor kan. Bolehkah saya nak buat aktiviti macam bersukan dekat luar ni doktor? Boleh ke? Ya. Sebenarnya memanglah sukan adalah sangat satu aktiviti yang baik untuk orang lelah ke, orang tak lelah kan. Orang asma tak asma memang disyorkan supaya teruskan melakukan aktiviti lah. Kalau kita ada jadi lelah bila kita buat aktiviti, ada dua sebab. Satu, kita panggil exercise induced asma. Maknanya kita memang bila exercise kita ada asma, ya. Bila kita tak exercise kita tak asma. Kita panggil exercise induced asma. Okey, orang yang macam ni ada beberapa cara yang kita boleh gunakan lah, ya. Mungkin jenis exercise, ada setengah orang jenis exercise tu setengah exercise yang mungkin macam berenang, dia kurang daripada exercise lain sebab dia lembab, dia tu. Kedua, dia kena warm up dan warm down lebih lama sikit. Ketiga, dia boleh menggunakan inhaler sebelum pergi exercise. Memang kajian berarti dia guna inhaler dan boleh mengurangkan. Dan keempat, dia boleh juga menggunakan tablet seperti multilekas juga boleh mengurangkan. So rawatan-rawatan ni boleh juga. Tapi yang utama orang tak boleh exercise, tak boleh ni ialah asma yang tak kontrol. Maknanya dia bukan exercise induced. Memang dia tak boleh. Lah kerana dia memang lelah dia tak bagus. Kalau orang tu tak boleh exercise, maknanya asma dia tak elok. Mana kalau dia mendapat rawatan, maka dia boleh exercise macam biasa. So dia kena rawat asma dia tu. Kalau dia tak boleh exercise, pergi merasa penat, buat apa kerja apa penat kadang tu, maknanya asma dia tak terkawal. Kalau asma terkawal, ramai orang yang asma boleh naik gunung, boleh masuk Olimpik pun ada. Betul. So maknanya kalau kita rawat dengan betul, orang asma boleh melakukan aktiviti seperti biasalah. Okey, faham. Okey, next kita boleh tanya daripada Puan Afizah Nur Muhammad Siddiq. Okey, doktor, adakah faktor hiasan dalaman rumah yang berlebihan seperti bunga, sofa, pemaidani memainkan peranan kepada penyakit ni? Saya rasa doktor dah jawab tadi sebelum ni. Saya dah jawab tadi tapi okey, tapi memang ada beberapa kajian, salah satu baru ni kajian dari tak silap dari Kajang atau mana, dia dapati persekitaran rumah dan persekitaran sekolah, ya. Tu yang tu saya sebut tadi itulah, ada lembab dia, ada yang lantai terlalu basah, ada habuk-habuk binatang. Dan kalau di sekolah tu biasa bahan kimia, bahan kimia, ada formaldehyde dan macam-macam lagi bahan kimia. Kedua, cat bau-bau cat ni pun. Ada ramai orang dapat asma selepas dia ni. Jadi kalau bahan-bahan perhiasan tu seperti bunga-bunga tu, kadang kalau bunga tu ya ada bunga dia, ataupun kalau dia memang kertas tu habuk ya.
So demam tu semua boleh menyebabkan lelah. So kalau kita ada bunga, lepas tu kita pergi duk main-main macam bunga tu, kita main-main dia, maka habuk tu akan menyebabkan itulah kalau kita tak pakai mask masa kita mencuci ya. So habuk yang utama sekali lah. Right? Okay. Okay, next daripada Encik Amir Farhan. Doktor, dengan keadaan COVID semakin ganas ni, adakah risiko penghidap asma untuk dijangkiti COVID tinggi? Soalannya bagus ni. Soalan tu ialah risiko dijangkiti, bukan risiko mendapat penyakit yang teruk. Dijangkiti sama aja, you asma tak asma ke, dijangkiti memang risiko je tinggilah. Terutamanya kalau kita tak pakai mask, tak ikut SOP, memang risiko jangkitan tu samalah. Tapi risiko untuk mendapat asma teruk, mendapat COVID teruk, memang lebih tinggilah. Sebab kita saluran pernafasan kita dah tak elok, dari asal pun mungkin tak elok. Jadi bila mendapat jangkitan COVID ke, jangkitan apa pun, memang saya sebut tadi, memang kesannya akan lebih buruk lah. Betul, salah satu daripada premorbid yang berlaku kalau orang tu dah asma, dia boleh menyebabkan COVID, dia serangan COVID dia teruk juga lah. Okey, boleh jelas? Okey, next soalan daripada Encik Buhairi Yaakob. Datuk, seseorang yang dah pernah kena asma waktu kanak-kanak, adakah masih berisiko terhadap asma apabila dewasa? Yang ini saya dah sebut tadi ya. Saya sebut tadi ya. Okey. Saya sebut tadi kebanyakan kanak-kanak bila ada asma, bila umur belasan tahun, insya-Allah masuk sekolah rendah ke, sekolah menengah ke, asma dia akan berkurangkan, lama-lama hilang terus, tak perlu ubat dah jangka panjang. Tetapi ramai juga yang mendapat serangan asma semula bila dia dewasa, tua lah, ada umur 30 tahun, 40 tahun, ya. Ada juga ada orang yang pertama kali dapat asma sampai umur 60-70 tahun pun ada, tapi tak ramai lah. Kebanyakan ni dalam umur 30-an, 40-an ya kebanyakannya yang ni, ya, yang mendapat attack asma semula ni, ya. So tu jenis dewasa lah, asma dewasa. So memang ada yang boleh dapat asma semula lah. Saya tertanya-tanya juga doktor, pemakanan ni kan, ada ke macam ais berminyak, makanan keropok semua tu boleh ke menyebabkan asma tu doktor? Ya. Nak lagi kalau ais lah, kita minum ais dahulu kan doktor kan, boleh ke kita menyebabkan asma tu doktor, lelah tu? Sebenarnya tidak ada data atau kajian yang boleh betul-betul kata confirm kata apa makanan yang menyebabkan asma lah. Tetapi kalau mengikut pesakit-pesakit yang kata kan, ya apa yang selalu menyebabkan asma ni adalah makanan-makanan yang selalu alahan lah. Makanan-makanan yang alahan. Makanan tu, alahan tu termasuk makanan laut. Kedua, makanan yang kalau kita makan batuk, orang biasa pun makan batuk, ya. Kacang misalnya. Kacang kalau terutamanya kita makan kacang dengan kulit terutamanya. Tu makanan buah-buahan yang bergetah, buah-buahan yang lekit seperti rambutan, dokong. Ini ramai orang biasa pun, orang yang tak ni. Jadi bila orang ni dia batuk. Bila dia batuk, kalau orang tu dah ada asma, dia bila batuk saluran dia akan jadi sempit. Bila kita batuk, saluran kita akan mencekam. Maka kita akan dapat asma attack, ya. So jadi orang yang tak batuk, orang biasa pun ramai yang batuk bila makan rambutan, bila makan dokong. So begitulah kita tengok. Jadi itu seorang ke seorang, tak semua orang serupa. Ada orang makan dokong tak usah. Tetapi yang utama kan misalnya tentang ais krim. Orang tanya boleh kan anak saya ni makan ais krim, betul? Bolehkah dia selalu makan? Sebenarnya kalau asma kita terkawal, sejuk, makanan sejuk tidak menyebabkan. Dia boleh makan buah-buahan yang dalam sejuk, dia boleh makan ais krim. Kalau dia tak boleh makan, maknanya asma dia tak terkawal. Maknanya kalau kita kawal asma dia elok, dia boleh makan. You makan ais krim pun tak ada akan dapat attack. Tak ada masalah. Sebab ais krim ni dia cakap sejuk. Tapi kalau macam benda yang menyebabkan batuk tadi, macam saya kata kacang ke, rambutan ni orang makan batuk tu, yang itu bukan kerana tu. Jadi kalau kita terkawal pun mungkin tak apa. Tapi kalau dia batuk sendiri, kalau orang yang tak boleh makan sejuk, kalau orang asma tak boleh makan sejuk, tak boleh exercise, maknanya asma dia tak terkawal. Kalau kawal dengan elok, dia boleh exercise, dia boleh hidup macam orang biasa. So kemungkinan dia nak jadi lelah kerana ni pun dengan macam orang biasa lah. Okay, next question daripada Miss Tan Ching. Datuk, ada apa-apa screening test untuk diagnose seorang pesakit itu mempunyai penyakit asma? Okey.
Ya. Asma ni yang utama sekali dia simptom kita tadi. Kita go kepada simptom lah. Ya, kalau ada tu batuk, batuk malam, berbunyi berwheezing malam, dijaga malam bunyi penat malam ya. Terutama malam. So mana gejala-gejala. Kalau yang sikit-sikit tu dia batuk berkahak ya. Itu gejala yang selalu berlaku. Kalau dia tak, dan yang peringkat yang teruk sikit dia akan penat. So kalau orang yang peringkat sikit saja, yang batuk saja, yang ni dia dah bagi ubat batuk, bagi antibatik tak lega. So maka kita kena buat ujian lanjut lah. Ujian yang pertama ialah kita buat spirometri. Kita buat ujian fungsi pernafasan. Kita menggunakan satu alat mesin, kita tengok macam mana kita boleh hembus kuat, dan lepas tu kita akan bagi ubat bronchodilator ni, ubat beta agonis ni, sama ada dia pulih. Kalau tanda dia pulih, maknanya memang dia ada saluran dia sempit yang disebabkan oleh asma. Ya, itu ujian. Tapi kalau setengah orang tu dia saluran dia cukup elok. Satu lagi kita panggil hypersensitivity test. Kita boleh bagi allergen dekat dia. Kita buat spirometri, lepas tu kita bagi allergen, histamin. Kita bagi histamin, kita bagi ni, bagi dia tengok saluran dia sempit tak. Tadi kita tengok saluran dia buka ke tidak. Kalau dia ada sempit, kita tengok dia buka tak. Tadi saluran dia buat test normal. Tapi bila kita bagi bahan allergen kat dia, dia sempit. Mana menunjukkan dia ada. So itu juga ada. Tapi ujian allergen ni jarang orang buat sekali lah. Sebab dia teknik dia tu susah sikit segalanya. Dia macam hospital besar saja ada, klinik tak. Kalau spirometri ni klinik biasa pun ada, klinik pun ada lah. Ya. Okay. Last question daripada Encik Hauri Iswanto. Nama. Datuk Doktor, saya mempunyai asma dan trigger bila membuat larian memang cepat penat, dan juga jika mengemas rumah berhabuk memang akan ada efek. Buat masa sekarang saya tidak ada ambil apa-apa ubatan. Last 5-6 tahun lepas saya guna powder inhaler. Apakah ubatan untuk pencegahan? Okey, ni adalah jawapan dia tadi. Ya. So tadi memanglah tu maknanya dia punya dari penyakit tu dia buat kerja biasa pun dia lelah. So maknanya dia memang ada, kalau dia asma, memang asma dia tak terkawal lah. Tapi kita kena make sure kita tak tahu umur berapa, ada penyakit lain ke, darah tinggi ke ni, sama ada dia ada penyakit lain. Ya, macam saya kata tadi, diagnosis tak betul. So adakah dia ada penyakit lain yang menyebabkan lelah juga, ya, menyebabkan penat juga. Kedua, okey, dia menggunakan rawatan powder inhaler tadi. Macam mana dia pakai? Dos dia betul ke? Cara pakai tu betul ke? Adakah pakai bila perlu saja ke? Dan macam mana keadaan dia masa dia sihat? Okey, selalunya kita buat ujian masa dia sihat, masa dia tak penat tu, kita buat spirometri tengok. Kita buat, adakah masa dia tak penat, kita subuh dia hembus, dia naik sampai 30%, 40% atau 50% saja. Tak sampai. Tapi maknanya kalau dia penat tu dia dah turun lagi lebih rendah lah. Jadi kita boleh buat ujian ni dulu, dia tengok ni. So tapi bergantung pada kita kena tahu sejarah lah penyakit dia tu. Memang penyakit. Sebab saya takut ada penyakit lain terutamanya masalah jantung. Jantung dan lain-lain yang menyebabkan penat. So kalau penat ni tu, ada orang tu gemuk sangat ke? Kalau masa gemuk pun menyebabkan cepat penat. Cepat penat juga. Betul. So kita tak boleh dengan sejarah macam tu saja, saya tak boleh nak tahulah apa sebenarnya. Adakah salah diagnosis? Adakah faktor-faktor lain yang boleh rawat macam gemuk tadi tu? Adakah rawatan dia tak betul? Tanpa keterangan lanjut tu saya tak boleh nak beritahu lah. Tapi ini langkah-langkah kita ambil. Kita kena tahu juga apakah penyebab asma tu. Memangkah asma? Ataukah kalau asma, adakah rawatan dia betul dia? Macam mana asma dia? Maknanya sebelum dengan tanpa rawat, masa dia tak simptom tu adakah normal? Banyak orang yang macam ni, biasanya kalau kita buat ujian dia masa dia berjalan elok ni pun kita buat ujian dia memang rendah lah. So buat kerja sikit penat lah. Ya, saluran dia memang sempit. Tapi orang yang dah biasa ni dia macam kita apalah, kalau kita dah biasa tu kita rasa macam normal untuk kita, untuk dia normal. Tapi lepas kita rawan baru kita tahu, macam ni baru lega. Dia dah biasa tu, dia ingat macam tu dah normal. Tapi sebenarnya kalau kita buat test,
dia 50% saja atau 50% je. paling tinggi 60%. Bila dah ni, so kita mesti buat ujian lanjut lah, tengok Ujian sama ada lanjut. keadaan dia sebelum dia penat tu. Kalau dia tak penat apa, memang dia asma yang tak terkawal lah. Maksudnya kena pesakit tu kena datang, Ya, kena tengok dan jumpa doktor so dulu. dan dari situ mungkin boleh, kalau memang asma dan memang belum terkawal, memang ada ubat lain lah seperti kita guna tadi, Montelukast, Singulair, atau lain-lain ubat lah. Ya, okey. Ada lagi, ya. So doktor, ubat-ubat ni memang kena sentiasa ada dengan kita lah doktor. Kalau Ya. patient asma tu kena Ya. sentiasa ada dekat Ya, dah. Ya. dengan poket kita ke dalam beg kita, memang kena Ya. sentiasa ada. Ya, betul? dia boleh attack bila-bila masa. Itu yang saya kata tadi, ramai orang yang meninggal kena asma tu kerana dia asma dia macam jarang attack. Dia Lama tiba-tiba sekali. attack. Dia attack dia asma dia macam setahun sekali. Tapi sekali attack teruk. So dia tak ada lah inhaler kat rumah. Dia tak ada prepare. Macam sakit jantung. Dia jadi tu. So tu orang macam ni, dia selalu tiba-tiba teruk masuk casualty ya. So dia asma yang kita panggil brittle, kita panggil brittle asma ni. Dia asma dia elok, dia tiba-tiba sup, dia tiba-tiba turun, dia terus attack. Tiba-tiba dia terus attack. Ya. Ini boleh berlaku. Okey. So doktor, kita dah panjang sangat ni tanya soalan macam-macam dah dengan doktor, pada penonton juga. Dalam tak sedar rasa macam dah lebih sejam rupanya. Ya. Okey, mungkin kita nak dengar dulu dari doktor apa yang kita nak kongsikan, last word lah orang kata, untuk semua penonton dan pesakit-pesakit asma ni doktor. Ya, kita tahu asma adalah satu penyakit yang kronik, kebanyakan penyakit jangka panjang. Ya. Kedua, asma ni banyak yang gejala dia semasa dia tak gejala dia tak berapa teruk. Kadang-kadang batuk biasa aja, batuk-batuk aja. Tapi sebenarnya saluran dia dah sempit. Ya. So ketiga, kita hendaklah mengawal asma ni sebelum dia dah jadi kronik. Bila dah kronik dah lama, masa tu kita rawat, dia tak mau nak lega. So memang ada rawatan-rawatan yang boleh menyebabkan asma kita lebih terkawal, ya, lebih terkawal, dan di mana kita tidak akan mendapat serangan teruk lah, ya. So dan kalau kita ada faktor-faktor persekitaran, faktor-faktor lain tu yang boleh diubah, boleh dibaiki, ya. So kalau dan dirawat, maka orang yang ada asma ni sepatutnya boleh menjalankan aktiviti seperti orang biasa lah. Tak sepatutnya orang asma ni tak boleh makan tu, tak boleh buat tu, tak boleh buat ni. Sepatutnya orang asma, kalau dia dirawat dengan betul, dia akan baik pulih seperti orang biasa. Macam orang biasa. Ya, orang biasa. Ya. Okey doktor, saya nak ucapkanlah terima kasih pada doktor kerana sudi meluangkan masa yang agak panjang, walaupun doktor agak sibuk. Saya tahu doktor mesti sibuk punya hari ni, ramai pesakit doktor. Terima kasih, tapi ini pengumuman doktor untuk kita kongsikan betapa pentingnya rawatan dan pencegahan pada penyakit asma ini. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih kepada semua penonton yang bersama dengan saya dan Datuk Dr. Ismail di Awak Live FB Kedah Medical Center. Terima kasih banyak-banyak dan